Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Apa khabar semua peminat-peminat setia Forum Perdana Ehwal Islam? Tidak kira di mana anda berada, saya merakamkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua para hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Para hadirin sekalian, di ranah Nusantara kita, dakwah bil lisan cukup mekar dengan pelbagai jenama dan nama. Ada disebut sebagai ceramah, kuliah, tazkirah, forum dan sebagainya. Dan ia semakin mekar apabila masuknya bulan Ramadan. Daripada ayat ke ayat dikupas, daripada hadis ke hadis diulas, bermula daripada fadilat Ramadan, membawa kepada nuzul Al-Quran, Badar Al-Kubra, sehingga kemuncaknya Lailatul Qadar. Ia disampaikan dan dibicarakan untuk memotivasikan kita di dalam bulan Ramadan. Namun pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini akan membawa kita sedikit berbeza untuk berbicara tentang musuh nombor satu bagi orang-orang beriman, iaitulah syaitan. Soalnya, benarkah syaitan ini dirantai di dalam bulan Ramadan? Dan kenapa pula ada orang yang masih berperangai syaitan ketika mana bulan Ramadan? Semuanya kami akan bincang dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Untuk mengetahui apakah pelantar perbincangan kita malam ini, jom kita tinjau segmen bingkisan. Sambil-sambil menonton segmen bingkisan pun saya sempat tengok-tengok produk di online. Itu yang kita nak bincangkan tentang bulan Ramadan ini, macam-macam produk dan juga perniagaan online yang dilakukan. Namun apa elemen syaitan yang kita nak bincangkan? Itu yang anda kena tunggu bersama dengan dua panelis penembak tepat syaitan. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu Al-Fadilah Ustazah Isfadiah Muhammad Rasuki. Apa khabar Ustazah? Baik, sihat. Macam mana persiapan dan Ramadan ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ada beberapa perancangan baru. Ya, kita akan libatkan anak-anak kita dengan banyak bersedekah lah. Masya Allah. Ustazah Isfadiah ni dia terkenal dengan pendidikan anak-anak. 365 pendidikan anak-anak cara Nabi. Masya Allah. Bergandingan dengan Ustazah Isfadiah, iaitu saya fikir seorang tokoh pendakwah yang tidak asing lagi di negara kita, bukan makhluk asing. Tetapi pendakwah yang tidak asing, iaitu diperkenalkan Al-Fadhil Datuk Badli Shah Alauddin. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik, syukur. Suasana di Ramadan di Kuantan macam mana, okey ke? Ramadan okey, tetapi kita di dalam norma yang baru. Walaupun sekarang ni banyak e-bazar, e-wallet, e-bayar, yang tak ada sikit e-marah masjid tu ada pengehadan sikit. Jadi ramai daripada kita yang mendulang pahala di rumah semasa bulan Ramadan ini. Ini pesanan daripada Imam Besar. Mudah-mudahan kita imarahkan masjid kita. Baik, jom kita mulakan perbincangan kita pada malam ini. Anda dah ready dengan tempat yang selesa, kopi panas dihidangkan bersama dengan pen dan juga nota. Kalau anda terlepas poin pada malam ini, sangat rugi sekali. Okey, baik, saya nak mulakan dengan Ustazah Isfadiah terlebih dahulu. Sejak daripada kecil lagi lah, saya walaupun waktu itu kita belum belajar tentang hadis, ayat Quran secara mendalam, tetapi mak kita selalu dah cakap, bulan Ramadan ni kita kena semayang sebab setan semua dah dirantai, dah dipenjarakan. Jadi soalan saya, betul ke bahawa syaitan ini apabila masuk satu Ramadan telah diisytiharkan puasa, digari dan dipenjarakan? Ustazah, sila. Baik, terima kasih Ustaz Hariri, sahabat panelis saya Datuk Badli Shah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabas sama wa ghulliqat abwabu jahannam
wasulsilatis syayatin, atau dalam sebahagian riwayat yang diriwayatkan hadis Imam Bukhari wasuffidatis syayatin, ya, yang bermaksud apabila masuknya bulan Ramadan akan terbuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu seluruh syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ulama ya membahaskan tentang maksud sulsilatis syayatin ataupun wasuffidatis syayatin. Sebab kita tahu hadis ni kita tak boleh pandai-pandai menterjemah sendiri kan. Jadi kita lihat apakah pandangan dan huraian para ulama. Imam Al-Qutubi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan puan-puan, ada menyatakan, mengutarakan ya, maksud wasuffidatis syayatin, yang maksud dibelenggu syaitan-syaitan itu boleh dikategorikan sebagai 3 maksud. Yang pertama, memang syaitan dibelenggu, tapi terhad kepada syaitan-syaitan yang ganas sahaja. Syaitan yang besar-besar sahaja, ya, yang menentang, yang nampak ketara penentangannya. Tak semua syaitan dibelenggu. Jadi ini satu. Yang kedua, maksud wasuffidatis syayatin, dibelenggu syaitan itu adalah kerana pada bulan Ramadan dia tak sama dengan bulan-bulan lain, di mana berkurangnya kejahatan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, syaitan dibelenggu kerana gangguan syaitan itu tidak mampu menembusi insan-insan yang beriman, yang benar-benar melakukan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati dalam menjaga syarat-syarat dia berpuasa dan juga adab-adab dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, belum habis lagi. Ada lagi ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Khuzaimah. Dia mengatakan suffidatis syaitan ataupun suffidatis syayatin ini, terbelenggu syaitan-syaitan ini, bermaksud maradatul jin minhum la jami'as syayatin. Maksudnya dibelenggu syaitan-syaitan yang kuat, ganas dan besar-besar sahaja, bukan semua syaitan. Jadi itulah bermaksud tiga makna yang dihurai oleh para ulama berkaitan tentang syaitan yang berkeliaran. Cuma masalahnya lah Ustaz Hariri, kita ni 1 bulan syaitan dibelenggu, tapi kita ada 11 bulan lagi tuan-tuan puan-puan yang sebelum ini mungkin telah dilatih oleh syaitan. Jadi kita ini adakah produk syaitan ataupun kita ini sendiri mengenal siapa musuh kita? Jadi inilah yang merisaukan kita, dan bulan Ramadan itu sendiri akan menjelaskan siapakah kita yang sebenar. Masya Allah. Jadi 3 perkara yang kita faham. Pertama, syaitan ganas yang dipenjarakan, yang dibelenggu. Yang kedua, berkurangnya kejahatan. Dan ketiga, gangguan syaitan itu tak mampu nak mengalahkan orang-orang beriman. Jadi kita kena sedar diri, kita ni produk syaitan ke ataupun kita mampu mengalahkan syaitan. Baik Datuk, saya nak bawa jawapan tadi, membawa kepada soalan susulan kepada yang bagi Datuk. Ramai ulama menyebut bahawa Ramadan ini adalah madrasah pendidikan, sama ada pendidikan rohani, diri dan sebagainya. Dan Ramadan ini dia melatih kita jadi jujur, patuh kepada waktu, menjadi kita ini menahan nafsu, tahan apa yang kita nak makan dan sebagainya, syahwat kita. Tapi kalau kita tengok, ada pula orang yang menipu, ada orang yang melakukan maksiat, macam tak ada kesan Ramadan kepada gini. Adakah Ramadan manusia ini masih berperangai syaitan dalam bulan Ramadan? Komen Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator forum, rakan bicara wara pada malam ini Ustazah Hizfadiah. Seterusnya yang diraihkan seluruh para penonton kita, sama ada yang berada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, di mana-mana saja, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Ilahi. Persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Hariri sebentar tadi ini telah lama dibincangkan oleh para ulama. Antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah
Kata dia, fa in qila fa kaifa tura syurur wal ma'asi waqi'a fi Ramadan katsira. Kalau engkau ditanya, mengapakah kejahatan dan maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan? Falau sufidatis syayatin lam yaqa zalika. Padahal pada bulan Ramadan ini telah dirantai dan dibelenggu syaitan-syaitan, maka kenapa jadi begitu? Fal jawab, kata Imam Al-Qurtubi, jawapannya, innaha innama tughallu an saimina saum alladhi hufiza ala syurutihi wa ru'iyat adabihi. Syaitan yang dibelenggu itu, dia tidak boleh menggoda orang yang melaksanakan puasanya dengan memenuhi syarat-syarat puasa dan yang memelihara adab-adab puasa. Artinya kalau dalam bulan puasa ada orang bulan Ramadan masih buat maksiat, dia ini orang yang tidak menjaga hukum hakam puasa, adab-adab dan syarat-syarat puasa. Itu puncanya, mereka masih digoda oleh syaitan. Begitu juga kata Al-Aini, kenapakah orang masih lagi buat jahat bulan Ramadan? Li'anna lizalika asbaban ghaira syayatin. Kerana ada kejahatan yang manusia buat ini bukan kerana godaan syaitan semua. Katanya ada kerana berpunca dari kan nufusil khabithah wal adatil qabihah wasyayatinal insiyah. Ada lagi sebab-sebab lain yang mendorong kepada the process of shaitanization ini, proses perangai-perangai setan ini. Walaupun tanpa setan, apakah yang membantu proses? Pertama, nufusul khabithah, jiwanya, rohnya itu orang-orang memang buat jahat. Bangun tidur fikir nak buat jahat, bangun tidur terus tak nak puasa. Ni geng, kita panggil geng plastik hitam, geng PH, geng plastik hitam. Dia memang tak nak puasa. Awal adatil qabihah, dia memang hidup dalam suasana tabiat yang buruk orang keliling dia. Ataupun kerana godaan syayatinal insiyah, godaan syaitan dari kategori manusia. Dia syaitan, ada syaitan-syaitan, ada syaitan jin dan ada syaitan dalam bentuk manusia. Jadi ini semua yang akan menggoda kita. Sebab itu saudara, saya setuju apa yang disebutkan oleh ustazah kita tadi. Yang tidak mengganggu kita ini hanyalah al-maradah ataupun asyayatinu maradatul jin, setan daripada kategori pengurusan tertinggi. Dia setan ni, dia ada grade-grade jugalah, lebih kurang macam kita kerja-kerjaan juga. Dia yang kena belenggu ni hanyalah setan-setan grade 48 ke atas saja. Ni pengurusan tertinggi, sampai turus 3, turus 1 agak kita lah ya. Jadi setan yang grade 44 ke bawah tidak dibelenggu. Yang pengurusan profesional dan pengurusan tinggi saja. Adapun yang bahagian sokongan masih lagi bergentayangan. Jadi mereka inilah yang mengganggu kita. Sebab itu dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jinni. Masuk saja malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu, iaitu terdiri daripada spesies jin yang jahat ataupun yang tinggi-tinggi kedudukannya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Begitu juga dalam satu riwayat yang lain disebutkan, wa tughallu fihi maradatus syayatin, yang akan dibelenggu hanyalah syaitan-syaitan yang kuat-kuat, tinggi-tinggi, yang besar-besar saja. Jadi jangan heran walaupun seseorang itu berada pada bulan Ramadan, seruan untuk ajak kepada benda-benda yang tidak elok masih saja berlaku. Tiba-tiba saja masuk Ramadan, datanglah sakit gastrik misalnya. Bulan sebelah bulan dia tak pernah ada gastrik pun. Sebenarnya gas tu ada, terik tu yang lebih, tu yang kita marah tu. Itu campur godaan setan sikit, campur dia tu sendiri yang tidak mau berusaha untuk nak jadi baik. Jadi ini punca-puncanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tapi bila Datuk sebut tadi grade 48 ke atas punya syaitan, yang tinggal 41 44. Soalnya 41 44 ni baru kerja, dia masih semangat tu. Semangat. Yang ni yang kena berhati-hati.
Namun para penonton sekalian, ada satu kajian yang dibuat oleh Alibaba Group kepada 6 buah negara, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Taiwan, tentang pembelajaran pembelian secara online. Dan Malaysia mengungguli tempat yang pertama dengan 6,000 belian dalam tempoh sejam. Namun, ada kalanya orang menipu dalam pembelian online. Apa yang nak kami bincangkan? Teruskan bersama kami dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang setia bersama dengan kami. Anda boleh saksikan kami menerusi siaran TV1 maupun live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, maupun live streaming di rtm.gov.my. Forum kita dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Baik, saya nak kembali semula dengan panel kita yang pertama, Ustazah Isfadia. Bila tadi saya sebut tentang ramainya dan meriahnya pembelian online dalam masyarakat kita ini, dan ada juga cubaan-cubaan orang nak menipu dalam perniagaan online. Kalau dahulu zaman Arab Jahiliyah, penipuan ini adalah menipu dalam timbangan ataupun menyorokkan buah yang busuk di atas buah yang elok. Namun hari ini penipuan zaman moden ini adalah melalui marketing. Saya pernah order barang lain, terima lain. Ada pengalaman tak? Belum pernah lagi. Belum pernah. Saya ada pengalaman. Nak beli kerusi besar, dapat rupanya hak toy kecil. Mungkin silap saya lah, tak baca dia punya deskripsi tu. Tapi geram juga saya. Dia punya angle kamera tu nampak gedabak besar. Dapat ni cotek ni tu masuk dalam almari kabinet. Mungkin Ustazah boleh hurai sikit tentang penipuan marketing dalam perniagaan online tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Hariri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Bila kita sebut berniaga ni kan, terus teringat junjungan tercinta yang kita rindui, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniaga ini sunnah Nabi dan juga kerjaya yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi ini adalah rakan niaga kepada isteri baginda yang tercinta, iaitulah Ummul Mukminin kita Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bukan itu je tuan-tuan puan-puan, para sahabat juga ramai adalah mereka yang terlibat dengan perniagaan, seperti Saidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, begitu juga dengan Saidina Umar, Saidina Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Jadi kita boleh simpulkan tuan-tuan puan-puan, tentang perniagaan ini, dia merupakan sesuatu yang pasti ada hikmahnya, kerana baginda Rasulullah SAW menceburkan diri, melibatkan dirinya sendiri dalam bidang ini. Mesti ada hikmahnya. Tapi kalau apa yang disukai oleh Nabi itu sudah tentu besar juga cabarannya. Termasuklah cabaran yang kita panggil satu benda yang tak boleh nak elak lah dalam perniagaan ini. Apakah cabaran yang terbesar itu? Cabaran tamak dan takut rugi. Jadi cabaran tamak inilah tuan-puan yang sebenarnya yang telah mengeluarkan ayahanda kita, iaitulah Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa daripada syurga, tempat sementara dia tinggal. Nak ceritanya tuan-tuan puan-puan, dengan marketing yang ada sekarang ini, dengan kehebatan kamera, dengan kehebatan angle dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan adalah terus memperjuangkan ataupun berjihad. Kalau anda sebagai peniaga, maka perjuangkanlah kebenaran sebagaimana Nabi Muhammad SAW memperjuangkan kebenaran di zaman jahiliyah, di mana di saat itu tak ada seorang pun tahu sistem perniagaan Islam.
Tapi Nabi lah yang memperkenalkannya, Nabi yang menyebarkannya. Maka kalau kita hari ini tidak mendisiplinkan peniaga-peniaga, walaupun kita sebagai pembeli, kita boleh mendisiplinkan, kita demand, kita minta permintaan kita itu tuan-puan sebenarnya boleh membentuk attitude ataupun sikap mereka berjual. Jadi kalau kita duk berserah, ikut ajalah apa yang ditawarkan, macam inilah nasib kita, redha kan. Jadi perniagaan yang tidak bersumberkan adab-adab yang sebenar akan berleluasa dalam masyarakat kita. Tuan-tuan perempuan, dekatnya orang yang berniaga ini dengan para rasul, para syuhada yang ada disebut dalam sebuah hadis. Baginda Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada atau kama qala. Maksudnya peniaga-peniaga yang jujur ini dan peniaga-peniaga yang amanah akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Kita ni tahu banyak-banyak kematian, mati syahid lah yang paling top, yang paling terbaik, yang paling hebat. Kita ni macam jauh sangat nak dapat syahid itu tuan-puan kan. Tapi rupa-rupanya dengan jujur dalam berniaga, maka kita akan dekat dengan tahap serta darjat tersebut. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, para sahabat ini dia sangat-sangat memahami cara bagaimana etika ataupun adab dalam berniaga. Sehingga kan Saidina Umar Al-Khattab waktu di pasar Madinah, dia telah memberi amaran kepada peniaga-peniaga supaya pergi cari ilmu dulu sebelum berniaga. Fahamkan diri kamu tentang ilmu-ilmu perniagaan, tentang muamalah. Antaranya first kena settle akidah dulu. Apa matlamat kamu berniaga? Sebab apa kamu berniaga ini? Nak membantu orang ke ataupun nak memenuhi ketamakan kita ni? Kita dalam bulan Ramadan ni, tiba-tiba nak membesarkan tamak kita tuan-puan kan. Jadi kena belajar dulu. Dan Saidina Umar Al-Khattab sebut begini, la yattajir fi suqina illa man faqiha akla riba. Jadi maksudnya tak boleh siapa-siapa pun yang berniaga dalam pasar kami ini sehingga kamu benar-benar faham tentang apakah dia jenayah riba. Jadi riba ini tuan-puan adalah orang yang boleh terlibat dalam salah akad dia, dia menipu, dia mengambil lebih daripada yang sepatutnya dan sebagainya lah. Dan untuk akhirnya Ustaz Hariri dah pandang dah tu, maksudnya dia kena lepas kat saya dia kata kan. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan puan-puan, kita jaga 5 perkara ini. Antara adab berniaga, nombor 1, pastikan tidak ada gharar ataupun penipuan. Penipuan pada produk, penipuan pada gambar pun kena bagi tahu kan, ini hanya gambar shilling, yang saiz sebenarnya adalah saiz shilling. Okey, contohnya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur riba tidak ada, sama ada dalam akadnya, dalam berhutang dan sebagainya. Kemudian unsur khid'ah, maksudnya macam kita provoke supaya orang nak beli lagi banyak. Kemudian yang keempat, produk-produk ataupun amalan perniagaan yang boleh merugikan orang lain. Dan yang kelima, elakkan daripada jual produk-produk ataupun jual beli haram. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kesimpulannya Ustazah, maknanya jadilah orang yang jujur sebagaimana Nabi mengajarkan, jujur dalam perniagaan. Baik. Datuk Bat, saya minggu lalu sebelum Ramadan lah, saya nak pergi ke pejabat. Dalam perjalanan nak pergi pejabat, saya ingat ada satu gerai baru yang dibuka dalam perjalanan ke Putrajaya. Saya pun kata, nak try juga makanan ni. Kemudian saya pun order lah nasi lemak kerang. Kemudian saya tengok dia cedok nasi, letak sambal tu nampak je kekok sikit. Baik. Saya pun tanya, kata abang baru berniaga ke? Adakah baru cik? Kata, sebelum ni kerja apa? Pramugara. Saya kata, ya Allah ya Tuhan. Maknanya nampak tangan dia tu baru-baru belajar nak berniaga. Dalam keadaan puasa tahun ini, tentu sekali ramai yang terkesan kena buang kerja dan mula-mula nak berniaga dalam bulan Ramadan. Mungkin Datuk boleh bagi satu pengharapan dan juga jawapan. Kita sebagai orang ramai, bagaimana kita nak memberi support kepada golongan-golongan yang seperti ini? Silakan Datuk. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, COVID-19 sebagai satu bentuk bencana non-alam yang berskala internasional ini telah memberi kesan yang begitu besar, bukan kepada kita saja, bahkan seluruh dunia. Sebab itu Suruhanjaya Syarikat Malaysia merekodkan
ada 13,445 syarikat tempatan dah ditutup sepanjang Mac sampai Oktober tahun 2020 saja. Yang mengakibatkan sistem insurans pekerjaan hari ini merekodkan ada 99,695 orang pekerja diberhentikan antara Januari sampai November 2020 akibat daripada penularan pandemik ini. Maka dia memberi satu kesan yang besar. Sebab itu bagi penjawat awam, dia kena bersyukur. Orang yang makan gaji kena bersyukur. Kok macam mana pun dia jadi close contact, CC1, contact casual, duduk 10 hari kelamping, duit jalan, gaji jalan. Kita baru kena work from home, marah-marah. Orang lain no work, stay at home je. Dah tak ada kerja lagi. Jadi antara yang mereka lakukan untuk mudah, ceburi bidang perniagaan. Tapi saudara-saudari sekalian, berniaga ni dia tidak boleh kalau tak reti kita berniaga, jangan. Orang tua pesan terang bulan gali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau hidup tak sanggup rugi, jangan cuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama si bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal, untung tak sampai. Batang paya dia buat tongkat, salah pegang, jatuh terlipat. Kalau berniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing, tangannya kidal, tali pendek, putus jengkal. Kalau untung bercampur modal, itu tanda berniaga tak kekal. Dia orang tua-tua disusunkan. Kalau tak ada bakat, susah. Sebab itu, macam mana kita nak solusi kepada perkara ni? Pertama, kita bantu mereka dengan memberikan ilmu dan juga panduan. Sebab itu Alhamdulillah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan segala agensi yang mereka ada, mereka boleh turun padang memberi daya dan dana kepada saudara-saudara kita ni yang cuba nak menceburi bidang perniagaan ini. Yang kedua, saya melihat para peniaga kalau dia nak pergi lebih laju dan pergi jauh lagi, mereka sendiri perlu saling bantu-membantu. Jangan pula masa inilah nak bersaing-saing. Kita sekarang nak barakah. Perpaduan, muafakat itu berkat. Sebab itu kita lihat di Amerika, mereka buat satu kempen business resurgence. Mereka buat satu kempen kebangkitan semula. Iaitu semua restoran-restoran ini, dia saling bahu-membahu. Orang ni bantu orang ni. Misalnya restoran yang buat barbecue, dia bantu restoran yang jual burrito misalnya. Jadi hasil jualan kami pada hari esok 100% kami sumbangkan pada mereka. Supaya dia nak kawan-kawan dia bangkit. Hasil jualan derma, hasil didermakan. Kemudian bila dah sampai peringkat, mereka buat gabungan menu pula. Contohnya yang kedai barbecue tadi, dia buat pula brisket barbecue makan dengan burrito misalnya. Kalau orang di kampung tak faham pula, contoh beginilah. Warung nasi lemak kukus, jangan berkelahi dengan warung nasi dagang ikan air. Dia berkawan. Buatkan satu menu nasi lemak ikan air. Oh sedap. Orang Pantai Timur reti makan, orang Kuala Lumpur tak pandai. Nasi lemak ikan sedap. Ataupun gerai burger, jangan berlawan dengan warung sate, kita berkawan. Saling bantu-bantu, akhirnya buat menu burger perasa sate kajang. Oh itu ada juga orang nak ciptakan market baru. Ataupun restoran yang jual soto lembu, jangan berlawan dengan kedai nasi kambing. Kita bantu-bantu sampai peringkat wujudkan menu soto lembing. Oh namanya. Lembing tu lembu campur kambing jadi lembing. Kalau lembu dengan kerbau jadi lembau, dan begitulah seterusnya. Dan bagi para pelanggan, kita suka membantu. Kalau kita diberikan dengan pilihan-pilihan yang pelbagai, kita rasa seronok. Hari-hari nak makan nasi lemak kukus tak daya juga kita. Tapi dia tukar-tukarkan, campur dengan taco lah, macam-macam lagi. Jadi benda-benda begitu boleh menyumbang. Ini idea yang dibuat oleh orang barat yang boleh kita sama-sama aplikasikan di sini. Sebab adat hidup berkawan-kawan, sama melangkah seiring sejalan, sama mengingat, sama menjagakan, sama merasa rezeki di pinggan, sama meneguk air secawan.
Adat hidup sama sekampung, sakit senang sama ditampung, laba dan rugi sama dihitung, beban dan hutang sama kita tanggung. Dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung, sama keteluk sama ketanjung, sama seperiuk samalah selesung. Jadi kalau muafakat kita dalam musim susah begini, Allah akan turunkan bantuannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini mahalnya Datuk Bak ni. Daripada nasi kukus sampai peratur, berakhir Nabi Dala dan kata-kata yang boleh bagi semangat dan juga panduan kepada kita. Yang bercakap dan yang mendengar sama-sama penat. Jom kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Forum Perdana Ehwal Islam meraihkan Ramadan kita pada tahun ini. Terima kasih kepada anda yang baru bersama dengan kami ataupun yang baru pulang daripada masjid menunaikan solat sunat tarawih dan sebagainya. Boleh terus bersantai bersama keluarga untuk menontonkan Forum Perdana pada malam ini. Baik, seperti biasa di pusing yang ketiga ini kita ada soalan daripada rakan-rakan Facebook kita yang sedang menonton kami di Facebook JAKIM. Terima kasih kerana anda menumpahkan, ada yang tulis nota, ada komen dan sebagainya. Jom kita nak bersama dengan satu soalan Facebook daripada Razif Rahim. Baik, soalannya, saya kadang tak nak beli, tapi bila tengok di media sosial tergugat iman nak beli macam-macam. Macam mana nak kawal nafsu saya dari berbelanja berlebih-lebih? Ini soalan yang bagus. Macam dia kata kat saya lah, saya pun jadi macam tu juga susah. Kadang-kadang kita tengok benda lain, tengok ceramah Datuk Bat, lalu iklan, macam lawa pula ni kan. Jadi tergugat, jadi nak kontrol ni macam mana Ustazah? Sila. Masya Allah. Itu perjuangan ya, bukan lelaki je, kita yang perempuan ni pun sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, dalam bulan puasa ini kita sebenarnya mendapat satu tarbiyah latihan daripada Allah Jalla wa'ala untuk menundukkan nafsu kita. Nafsu kita ni tuan-puan, dia sangat besar. Dia seolah-olahnya kalau nak tahu sifat nafsu itu ibarat kita minum air laut. Makin diminum akan menjadi lebih haus. Bukan hilang haus kita, tapi bertambah-tambah haus. Macam itulah nafsu. Bila kita penuhi keinginan dia, maka dia punya keinginan makin membesar tuan-puan. Bukan dia kenyang, makin lapar. Jadi ini adalah sifat nafsu. Tapi kalau nafsu ini dicampak ke satu daerah untuk ibadah, untuk amal, sampai dia rindukan amalan tersebut, sifat dia tak lari. Dia tetap akan sama juga. Dia makin lapar untuk beramal. Dia makin nak, makin mahu, makin suka tuan-puan. Jadi inilah dia kita punya perjuangan dalam menundukkan hawa nafsu kita. Alang-alang dalam bulan Ramadan ni kita ambil peluang hebatlah supaya nafsu itu tidak boleh conquer ataupun mengawal diri kita. Tuan-puan, Imam Hasan Al-Basri pernah satu masa ditanya oleh seseorang tentang jihad yang paling besar. Ya Aba Sa'id, ayul jihad afdal? Jihad yang mana yang lebih utama ni? Tanya Imam Hasan Al-Basri. Maka jawapan Imam Hasan Al-Basri ni sangat simple tuan-puan. Apakah jawapan dia? Jihaduka hawaka. Maksudnya jihad kamu itu adalah tu pentas nafsu kamu tu, mangkuk nafsu kamu tu, itulah kamu punya jihad. Maksudnya kita semua diajak untuk mengawal nafsu. Sebab kalau kita tak kawal nafsu itu, nafsu yang akan mengawal kita. Jadi ambil peluang ini untuk benar-benar mengawal nafsu. Tapi masalahnya macam mana nak kawal nafsu membeli, tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, jadi kalau Datuk Ubat tadi ada sebut tentang solusi, saya bawakan solusi 4U. 4U tu U yang akhir-akhir tuan-puan, bukan U yang awal ya. Jadi yang pertama tuan-puan, kalaulah tadi macam Ustaz Hariri kan, duk tengok ceramah Datuk Bat, tiba-tiba keluar pula pop up iklan
kerusi cenonet contoh kan. Rasa nak belilah. Okey kan. Rasa nak beli ya. Mula-mula tak nak beli tapi rasa nak beli. Yang pertama kena kenal mahu kita dulu. Mahu kita tu berapa persen tuan-puan? Jadi kalau memang tak mahu, belahlah terus. Tapi kalau mahu tuan-puan, kalau ada kemahuan itu, pergi ke stage yang kedua pula. So stage yang kedua ini adalah kena tahu. Tu U yang pertama mahu. Yang kedua U adalah tahu. Ambil tahu, ambil pengetahuan. Tengok yang ini betul ke tak. Betul ke tak saiz dia, apa dia punya asal usulnya kan. Kemudian macam mana letak bentuk dia, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, berapa harga dia ya, berapa lama nanti akan sampai dekat kita dan sebagainya tuan-puan. Ambillah knowledge atau ilmu pengetahuan, ambil tahu tu tentang produk tersebut ataupun tentang apa yang kita nak beli. Busuk ke dia, dah berapa lama kat sini, contohlah kalau makanan dan sebagainya. Kemudian U yang ketiga adalah mampu. Sebelum beli tu decide, tengok lagi, mampu ke tak aku ni? Macam mana bajet kita bulan Ramadan ni? Berapa peruntukan kita untuk membeli belah? Ke tak ada bajet, main hentam saja tuan-puan. Kena ada bajet. Jadi berapa yang patut dikeluarkan? Jadi kalau ada kemampuan, jangan beli lagi. Kalau dah ada kemampuan, kalau tak mampu, okey, boleh stop. Kalau mampu, adalah bajet, ada lagi duit ni. Okey, belum beli lagi, jangan picit lagi, beli, buy ataupun tambah dekat dalam kita punya troli. Pergi pula ke satu yang terakhir, iaitu U yang akhir ni adalah perlu ataupun tak. Jadi kita timbang ataupun kita analisa dalam keluarga kita ni, perlu ke tak aku beli ni? Sebab mahu sudah, tahu pun sudah, mampu pun okey, tapi perlu ataupun tidak. Kalau tak perlu, tak payah beli tuan-puan. Kalau memang perlu, baru beli. Jadi nampak tak, 4 lapis ini insya-Allah boleh membantu kita untuk sama-sama mengawal lah. Kalaupun tidak mengekang, mengawal nafsu nak membeli kita sepanjang masa. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam erti kata membeli ini, kita kena educate ataupun bijaksanakan diri kita dalam pengertian membazir. Sebab salah satu daripada perkara yang kita bincangkan hari ini adalah kita nak kenal musuh kita tu syaitan kan. Syaitan telah dibelenggu, tapi kita ni pula kok takut-takut jadi wali-wali syaitan tuan-puan. Sebab apa? Terlibat dengan urusan membazir. Makanan membazir kan. Beli waktu berbuka puasa je, setiap hari membazir tuan-puan. Kalau tengok statistik pembaziran dalam bulan Ramadan pula yang lebih tinggi bertantan tuan-puan ya. Bukan waktu di luar puasa, tapi waktu puasa yang banyak sangat lebihan ataupun pembaziran. Jadi pembaziran kalau kita petik apa kata Imam Syafi'i, dia kata membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. So kalau kita dah tapis 4 tingkat itu, 4 level, 4 U tadi itu jalan yang benar tuan-puan. Kalau tak ada, memang tak betul lah. Dan jalan yang benar juga adalah jalan kebaikan. Ini jalan yang memberi manfaat. Seterusnya kata Imam At-Tabari tentang membazir. Membazir ini adalah kita menggunakan harta di jalan maksiat kepada Allah. Maka sesiapa yang menggunakan harta pada jalan maksiat Allah, maka dia adalah wali-wali syaitan. Wal-iyazubillah, syaitan dibelenggu, kita pula yang jadi walinya. Na'udzubillah min zalik. Ingat ke ada wali-wali Allah, tapi ada juga wali-wali syaitan yang boleh membelenggu kita ataupun mengajak kita pada perkara-perkara kemungkaran. Yang penting mahu, tahu, mampu, perlu. Analisa 4 perkara, baru tekan send. Baik, kita nak bersama dengan penonton kita yang telah kita rakamkan soalannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidah dari Putrajaya. Saya ingin mengajukan satu persoalan. Seperti mana kita tahu, Islam menggalakkan kita bersedekah dan memberi makan orang untuk berbuka puasa. Namun ada kadang-kala ia jadi membazir. Kita masak lagi, beli lagi dan bersedekah lagi. Bagaimana kita nak seimbangkan di antara memberi orang makan berbuka puasa dan mengelakkan pembaziran makanan? Terima kasih. Wah, ini satu soalan yang bagus juga, Datuk.
tentang ialah kadang-kadang niat kita nak bersedekah, tapi orang yang terima sedekah tu dah banyak makanan, akhirnya jadi pembaziran. Mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana nak seimbangkan kedua-dua perkara, sama ada nak bersedekah dan juga kita elak pembaziran. Sila Datuk. Baik, terima kasih kepada saudari kita yang bertanya. Tuan-tuan sekalian, kita malam ini membicarakan tentang syaitan yang dirantai. Kita bercerita tentang setan. Kita jangan lupa bahawa Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 27, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang boros, suka membazir, itu adalah adik-beradik setan. Kita cerita pasal setan, rupanya kita adik-beradik setan. Pembaziran, pemborosan yang Al-Quran guna kalimat asrafa, 23 kalimat dalam 21 ayat. Allah ulang-ulang perangai orang yang suka boros membazir ni. Itu betul yang Ustazah sebut tadi, SW Corp dia buat kajian, bila Ramadan sisa makanan menokok 55%. Maknanya bila Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan, tapak pelurusan sampah di 8 buah negeri di negara kita uruskan 15,000 tan sampah. Sangat berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan paling tinggi. Malu kita. Setan dah duduk dalam lokap, kita pula jadi adik-beradik sepupu sepapat dia yang kerja membazir. Sebab itu jangan membazir. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Jangan beli satu benda yang awak tak berapa nak guna dan tidak perlukan. Beli menggunakan duit yang tak berapa nak ada. Dan beli itu pula niat nak sakitkan hati orang-orang yang kita tidak suka. Oh, itu memang adik-beradik setan betul. Lalu bagaimana kita nak jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah banyakkan bersedekah. Bulan Ramadan, kalau mampu banyak bersedekah, infakkan harta serela suka, insya-Allah akan menambah berkah, membuat Allah menjadi suka. Antara perkara yang mudah kita buat, kita belanja orang berbuka puasa. Sebab itu kalau kita ke bazar Ramadan, misalnya beli kuih 3 plastik, padahal di rumah kita duduk 2 saja. Logiknya membazir, tetapi sebab kita niat nak sedekah, dia jadi pahala. Itu perbezaannya. Ataupun anak lelaki kita ada 3 orang, kita beli songkok sampai 4 kotak. Satu lagi dah kira membazir, tapi kita beli niat nak bersedekah, dia tidak membazir. Ataupun badan kita saiz S, macam badan Ustaz Ariri misalnya, tapi dia beli baju XL contoh, itu dah kira membazir. Siapa nak pakai? Tak, dia beli niat nak sedekah pada jiran misalnya, ada orang di pejabat contoh. Jadi sedekah menyelamatkan daripada boros dan membazir, dan selamat daripada jadi orang kedekut. Antara yang tuan-tuan paling mudah bulan puasa ini, kita belanja orang berbuka lah. Beli makanan lebih sikit, tapi niatkan man fatara sa'iman kana lahu mithli ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im syai'a. Siapa-siapa yang beri makan orang berbuka, dia sedut segala pahala orang yang puasa tadi. Itu untung. Tapi tuan-tuan nak belanja, cari orang yang banyak amal ibadah. Jangan cari kawan-kawan kita yang kerja tidur daripada pagi sampai petang, itu tak ada pahala nak sedut. Bagi tu imam masjid, imam hafiz tarawih, dia daripada pagi baca Quran, kita sedut je, zur, dapat pahala kita. Belanja orang hari. Sebab itulah para salafus saleh dahulu, contohnya Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia tidak pernah berbuka puasa, dia akan pastikan dulu di mejanya akan ada fakir miskin, baru dia buka puasa. Begitu juga Ibn Syihab, sepanjang Ramadan dia hanya buat 2 amalan saja. Pertama, baca Quran, yang kedua beri makan orang miskin. Kelas pengajian dia tutup, ceramah-ceramah semua dia tolak semua undangan, nuzul Quran apa tak pergi. Dia akan baca Quran dengan bagi orang makan. Begitu juga Hamad bin Abi Sulaiman, ini semua ulama besar. Dia akan sediakan sepanjang Ramadan makanan kepada 500 orang sepanjang bulan Ramadan. Dan bila tiba Idul Fitri, dia akan beri setiap 500 orang itu tadi 100 keping wang perak sebagai ganjaran menyambut Idul Fitri. Sebab itu saudara-saudari sekalian, marilah kita berusaha untuk nak belanja orang, bantu orang, bersedekah kepada orang. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang-orang yang lemah, rajin menolong orang-orang yang susah, muka manis, mulut pun peramah. Ramadan ini jangan jadi orang kedekut dan tamak.
Menolong orang dia tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang susah dia buat-buat tak nampak. Ayo kita bantu orang yang susah, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada dua penyakit, kedekut dan juga membazir. Wallahu a'lam. Masya-Allah, saya suka sangat Tok bila Tok sebut nak elak pembaziran, sedekah. Dan orang dulu-dulu rajin bersedekah. Ini sebelum berhenti rehat saya nak cerita pengalaman saya Tok. Waktu saya kecil-kecil bulan Ramadan, mak saya suka buat kuih seri muka. So hantar sedekah kat jiran-jiran. Tapi ada satu skrip yang wajib kena sebut. Baik. Pinggan nak balik. Tujuannya apa? Balaslah balik. Itu amalan orang dulu-dulu tentang sedekah. Ramai maklum-maklum senyum. Terkenang kisah lama ke dong? Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, Bank Islam Malaysia Berhad membawakan kita Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kita sudah sampai di penghujung rancangan. Forum kita ini dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, JAKIM dan juga RTM semestinya. Baik, kita sudah sampai di penghujungnya. Sebelum itu kita nak buat kesimpulan kepada forum kita malam ini. Saya nak mulakan dengan Ustazah Isfadiah terlebih dahulu untuk memulakan kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, saya ni asal usul orang Jawa, tuan-puan. Jadi saya teringat di mana ayah saya pernah mengajar satu ungkapan bahasa Jawa, ya. Dan dikatakan dia kata, almarhum ayah saya, setan gudo nurut getih, maring taat ora noleh. Maksudnya syaitan itu dia akan menggoda mengikut aliran darah kita. Dan apabila syaitan dah duduk dalam darah kita, tuan-puan, ikut aliran ke mana sahaja pergi ke seluruh tubuh badan kita, maka pada waktu itu kepada ketaatan jeling pun tidak. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi kita daripada syaitan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan puan-puan, kita cuba lihat perangkap-perangkap ataupun perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang disukai oleh syaitan, maka ambil peluang untuk lari sejauh-jauhnya, tidak mendekati unsur-unsur tersebut, kerana kita khawatir kita akan menjadi dibelenggu bersama-sama dengan syaitan. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Silakan Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah tersebut di dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira laki-laki maupun perempuan. Ayuh kita muliakan bulan Ramadan. Namun bukan senang untuk kita nak memuliakan bulan Ramadan ini, kerana kita terpaksa berhati-hati dengan gangguan dan juga perangkap yang dipasang oleh syaitan. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh yang nyata? Justru itu, kuatkan tekad dan semangat. Berpuasalah dengan penuh kejujuran. Banyak berdoa kepada Allah, moga dapat melaksanakan ibadah di waktu siang dan di waktu malam. Dan elakkanlah pemborosan dan pembaziran, kerana itu semua adalah saudara mara syaitan. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti dapat dielak. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah tadi dua kesimpulan sebagai pelan tindakan kita bersama dalam kita menjalani ibadah Ramadan, supaya kita berhati-hati dalam berniaga maupun sebagai pengguna, dan kita elakkan pembaziran di dalam bulan ini. Jom kita lihat 3 nota kaki kesimpulan yang telah kami sediakan.
Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Badli Shah dan juga Ustazah Isfadiah, di atas perkongsian pada malam ini. Tidak terhingga ucapan terima kasih kami kepada penganjur kami, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan juga Bank Islam Malaysia Berhad, JAKIM dan juga RTM yang bergabung tenaga menganjurkan forum pada malam ini. Para hadirin sekalian, perang antara syaitan dan manusia telah lama berlaku di dalam syurga. Episod anekdot yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Ketika mana Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, semua sujud kecuali syaitan. Anda boleh terus membaca kisah ini di dalam Al-Quran. Dan jadilah kita orang beriman supaya kita menang dalam peperangan dengan syaitan. Dalam perjuangan teruji keikhlasan, dalam ukhuwah teruji ketulusan, dalam tawakal teruji keyakinan. Syaitan akan kalah jika Allah menjadi tujuan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Jumpa lagi, saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.